Okay, hai. Assalamualaikum semua. So, pada mereka yang ada tanya saya macam mana nak amalkan aloe vera gel. So, yang ni adalah aloe vera. Kalau kita tengok dekat sini, aloe vera ni dia bukan campuran air. Dia 100% lidah buaya. Dia tidak ada apa-apa campuran bahan pengawet, bahan kimia, tidak ada bahan ataupun pewarna yang diluluskan. Jadi yang mana sesiapa yang ada tanya berkenaan dengan aloe vera, hari ni saya nak tunjuk demo macam mana cara nak minum aloe vera. Dan aloe vera ni sebenarnya untuk siapa dan untuk apa, dan peringkat umur berapa yang boleh minum. Sebenarnya aloe vera ni kita khususkan kepada mereka sesiapa yang ada masalah sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, diabetes, kolesterol, berat badan berlebihan, dia ada masalah migrain, ada masalah pening kepala, ada masalah stroke, ada masalah buah pinggang, ada masalah sakit sendi, resdung, jerawat, lepas tu dia ada masalah lelah ataupun asma, dan sesiapa yang ada masalah sinus. Dan seperti yang kita tahu, dekat Malaysia ada 32 juta rakyat Malaysia dan 3.9 juta yang umur 18 tahun. Anak-anak kita ni memang dah ada diabetes. Jadi saya nasihatkan sesiapa yang ada masalah, contohnya ada masalah yang tahap kritikal, contohnya dia baru lepas operation, dan kita beberapa feedback yang kita terima daripada customer, ada yang kena stroke, ada yang kita punya customer dia ada kanser payudara, dia ada masalah radang tahap 4. Dan sesiapa yang ada masalah-masalah critical illness, so saya galakkan dia ambil yang ini walaupun dah ada 2 tahun ataupun dah setahun lepas di operation. Wanita yang baru lepas bersalin menggunakan scissors pun dia boleh ambil, sebab di mana aloe vera dia bukan hanya untuk usus sahaja, tetapi dia boleh merawat luka, dia boleh membuang segala toksi-toksi dalam badan. Dan sesiapa yang ada masalah berlebihan, berat badan berlebihan, dia boleh membantu untuk membuang, dia cuci segala perjalanan darah, mana saraf-saraf kita yang tersumbat dekat bahagian setiap sel kita, dekat bahagian organ ataupun kita punya saluran pernafasan kita, dia akan cuci habis-habisan. So yang kedua sekali, di mana aloe vera ni dia adalah untuk menstabilkan hormon. Sebab bila usia kita makin lama makin meningkat, hormon kita dah tak stabil. Jadi bila hormon kita tak stabil, dia akan ganggu kita punya emosi. Jadi yang mana aloe vera gel ni juga dia untuk merawat luka dalaman dan juga luka luaran. Sekiranya anak-anak kita ada luka dekat bahagian luaran, tak kiralah dia kemalangan ke ataupun tercakar ke dan sebagainya, terkena pisau ke, ambil sedikit air gel ni, sapu dekat bahagian luka, nanti dia akan kering dalam beberapa minit. Itu yang pertama sekali lah. Yang kedua adalah apabila dia minum gel aloe vera ni nanti, dalam sesiapa yang ada masalah contohnya darah tinggi, migrain ataupun dia ada asid okey, kalau seperti yang kita tahu, sesiapa yang ada masalah migrain, ada masalah darah tinggi, ada masalah diabetes ataupun kencing manis, so bila dia amalkan aloe vera ni, dia punya tindak balas dalam healing process ni, kita boleh panggil dalam seminggu ataupun 2 minggu, dia akan nampak dia punya healing process. Iaitu kalau siapa yang ada darah tinggi, dia punya tekanan darah dia akan naik lah. Tetapi kalau siapa yang migrain, dia punya migrain akan dia akan rasa macam sakit kepala. Sebab itu adalah healing process di mana dia nak membuang segala segala antibakteria ataupun segala, dia nak menormalkan balik, menaturalkan balik kita punya body seperti asal balik. Yang ketiga sekali adalah di mana aloe vera ni bila kita makan, sama ada dia akan membantu perkembuhan melalui 3 saluran. Sama ada kita kerap kencing ataupun kita buang najis tu, pembuangan najis kita tu macam ceret kan, ataupun pembuangan kita tu lawas, bagus. Kalau ceret tu bukan bermaksud kita kena COVID, tetapi itu adalah salah satu tindak balas di mana dia tengah mencuci kita punya usus. Kalau sekiranya kita ceret-beret, bermaksud kita ada asid yang berlebihan dekat bahagian perut kita. Sebab makanan yang kita makan tadi tu, bila pembuangan kita tak lancar, makanan yang kita makan tak dicerna dengan baik, dia akan mendap dan akan menjadi seliput kotoran dekat bahagian kita punya dinding usus. Dia akan menjadi kerak. Itu yang kadang-kadang bila orang dah lama tak membuang air besar, mungkin dia akan jadi kepada buasir ataupun kepada sembelit. Dan 90% punca penyakit asal, contoh siapa yang saya sebutkan simptom-simptom darah tinggi, kencing manis, kolesterol, diabetes, kanser, migrain, resdung, ada masalah sinus, lepas tu ada masalah sakit sendi, tulang belakang, buah pinggang, batu karang dan macam-macam lagi lah, operation dan sebagainya. 90% punca penyakit asal
adalah berpunca daripada usus kita yang tak sihat. Usus kita yang tak sihat adalah disebabkan pemakanan yang kita ambil ada bahan pengawet dan ada bahan-bahan pewarna. Jadi saya tunjukkan beberapa demo, sesiapa yang dah beli ataupun yang belum mencuba aloe vera, yang masih lagi ada penyakit, yang tak tahu macam mana nak iktihar, nak cari bahan-bahan yang ada, bahan semula jadi yang boleh menyembuhkan 1001 penyakit. Jom saya tunjukkan macam mana cara nak amalkan. Alright, so pertama sekali cara macam mana nak minum aloe vera. Satu botol ni dia tahan 1 bulan. So kita ada kelulusan KKM lah. Satu botol adalah 1 liter. So dia tahan untuk sebulan. So satu hari minum 4 kali. 2 kali, 2 sudu belah pagi sebelum sarapan, 2 sudu sebelum nak tidur malam. Siapa yang ada gastrik, alas perut dulu baru boleh amalkan aloe vera. So dia punya air dia macam ni. Kalau kita tunjuk kat sini nampak dia punya warna dia macam ni. Sama ada kita nak minum ataupun kita nak masuk dalam air terpulang. Pastikan satu hari 4 sudu lah. Maksudnya 2 sudu sebelum sarapan, 2 sudu sebelum malam. Bismillahirrahmanirrahim. Memang aku minat janda, dapat pula janda